Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal ni kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan Belanjawan 2021 dan Belanjawan 2021 mempunyai 3 matlamat induk termasuk kesejahteraan rakyat di tengah penularan COVID-19. Antara peruntukan diberikan termasuk peningkatan pelepasan cukai untuk penjagaan kesihatan, rawatan, gaya hidup tunai kepada pekerja barisan hadapan dan juga peruntukan RM24 juta untuk kesihatan mental. Dalam masa yang sama, bantuan kumpulan rentan termasuk orang kurang upaya dan juga B40 turut ditambah dan diteruskan. Pindahan tunai turut diberi menerusi bantuan prihatin rakyat BPR yang akan manfaat lebih 8.1 juta orang dengan peruntukan lebih RM6 bilion. Dalam masa yang sama, moratorium bersasar turut dilaksanakan dan juga pengeluaran KWSP akaun 1 sebanyak RM500 sebulan dan juga pengurangan caruman pekerja juga diumumkan. Mengambil kira semua input daripada semua pihak susulan pembentangan, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim gesa moratorium dan juga pengeluaran KWSP diluaskan lagi ketika bahaskan Belanjawan 2021 di Parlimen, dan gesaan ini turut dilakukan pengerusi BNBBC Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perbahasan pada Selasa. Dan hari ini perbincangan kita tertumpu kepada usaha membantu kumpulan rentan dan juga pengguna rakyat yang terkesan dengan penularan COVID-19. Kita bersama pakar ekonomi kanan dan juga Ketua Kajian Ekonomi MARC, Firdaus Rosli. Firdaus, pertama sekali pelbagai peruntukan diumumkan untuk kumpulan rentan B40 dan juga M40 daripada pindahan tunai kepada pelepasan cukai. Dengan ambil kira PKPB yang masih berterusan, adakah Firdaus rasa peruntukan diberikan ini mencukupi? Terima kasih, Rizal. Pertama sekali, saya rasa persoalan sama ada cukup atau tidak pindahan tunai ini adalah satu perkara yang subjektif. Apa yang penting yang kita perlu tahu ialah satu, bajet ini ada sasarkan pada keterangkuman segmen-segmen isi rumah yang terkena akibat daripada krisis COVID-19 pada bulan-bulan yang akan datang. Pada Januari, terutamanya pada Januari nanti sehingga ke Disember tahun depan. So, perkara-perkara yang melibatkan aspek seperti hilang pekerjaan, bantuan khas pelajar, tambahan DSH dan diskaun bil, elektrik dan sebagainya, ini mengambil kira keseluruh segmen-segmen yang akan yang terkena akibat daripada penularan COVID-19 ini. Tak mungkin akan cukup pada pendapat saya. Kita tak tahu, yang paling penting kita tak tahu berapa lama krisis ini akan berterusan. Dia mungkin terusan sehingga lebih daripada 2021, kita tak apa-apa tahu. Walaupun beberapa hari lepas ada satu news article mengenai Pfizer yang akan mengeluarkan vaksin, tapi kita tidak tahu sama ada vaksin tersebut boleh digunakan secara meluas untuk penggunaan ramai. Berkemungkinan juga dasar fiskal kerajaan pada masa akan datang ni, pada pendapat saya, lebih tertumpu kepada ataupun lebih menekankan akibat the pandemic cliff effect bagi pendapat saya, di mana the severity ataupun bahana krisis ini mungkin perlu dikekang dari segi aspek daripada M40 terjunam ke B40 dan daripada B40 pula terjunam lebih bawah lagi. So mungkin safety net itu yang sebenarnya yang ditumpukan pada dalam bajet ini pada pendapat saya. Dan adakah bantuan ini mampu berikan jaminan aliran tunai kepada kumpulan yang disebutkan, kumpulan M40, B40? Komen Firdaus tentang bantuan one-off yang diberikan, kerana kita tahu bantuan one-off tersebut ada juga diberikan dalam pelbagai peringkat, tetapi aliran tunai bulan ke bulan, minggu ke minggu tersebut, bagaimana jaminan tersebut boleh mungkin ditingkatkan lagi? Pada pendapat saya, inisiatif kerajaan untuk menubuhkan kumpulan wang COVID-19 ini membolehkan aktiviti yang melibatkan COVID-19 lebih diberikan keutamaan berbanding daripada perbelanjaan kerajaan yang sedia ada. Dan ia selain juga memberikan ketulusan dari segi aspek untuk memberikan separate financial account, tapi file yang berkenaan dengan COVID-19 nanti di atas lah. Yang lain-lain semua di bawah. Yang itu yang penting. Sebab kita tahu bahawa birokrasi kerajaan ini lebihkan pada file-file yang ke atas ni. So file COVID-19 ni diambil untuk akan dibelanja.
Tetapi pada realitinya juga kita perlu ingat bahawa kerajaan bukan saja kerajaan Malaysia, semua kerajaan di dalam dunia ni ada birokrasinya yang tersendiri. Dan kemungkinan juga perbelanjaan ini tidak mungkin dapat sampai semudah yang dijangkakan. Lebih mudah daripada sedia ada, tapi tak semudah yang sedia ada. Dan kita juga perlu lihat daripada krisis-krisis lain yang sebelum ini, apa yang penting ialah pada krisis yang lepas, sama ada global financial crisis, Asian financial crisis dan juga yang oil crisis, commodity crisis sebelumnya, ia menyebabkan kerajaan menubuhkan institusi-institusi yang tersendiri akibat daripada krisis tersebut. Contohnya, kalau tidak silap saya, pada global financial crisis 2009 lepas, kerajaan telah menubuhkan dana infra untuk memberikan lebih injection kepada industri infrastruktur di Malaysia. Dan saya rasa dalam yang ini akan berterusan, ya, di mana aliran tunai yang pada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi seperti one-off incentive dan sebagainya, semua akan menjadi satu institusi yang lebih kukuh daripada apa yang kita ada sekarang. Dan ini yang boleh pada pendapat saya menjejaskan lagi perbelanjaan kerajaan pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi cukup untuk saya katakan pada masa sekarang aliran tunai akan lebih laju tapi tak selaju yang kita rasa. Dan bercakap tentang institusi tersebut, lebih kurang satu daripada dua keluarga yang pendapatannya bawah RM4,000 sebulan tidak menerima bantuan sara hidup. Ini menurut laporan UNICEF UNFPA yang dikeluarkan pada Oktober. Di manakah kekangan ini? Adakah ini dari segi birokrasi? Pemudahan institusi ini, bagaimanakah ia boleh memudahkan lagi pengumpulan data dan juga memastikan bahawa dalam Belanjawan 2021, pelaksanaan untuk membantu kumpulan yang bersasar ini dijalankan dengan lebih efektif? Pada pendapat saya, ini satu perkara yang perlu diadakan secara berterusan. Di mana bantuan-bantuan yang tak sampai seperti mana yang disebutkan oleh UNICEF dan sebagainya, ini memang disebabkan oleh birokrasi kerajaan, satu. Dan nombor dua, ia juga mungkin pada target market untuk perkara-perkara ini semua perlu diberikan nafas baru pada setiap masa. Sebab perkara-perkara ini perlu diadakan secara berterusan. Jadi pada pendapat saya, ini adalah satu perkara di mana walaupun kita ada bajet ini, di mana ada one-off dan sebagainya, yang satu daripada dua daripada pendapatan kurang daripada RM4,000 sebulan yang tak terima bantuan sara hidup tu mungkin akan terjejas lagi. Tapi mungkin kerajaan perlu meluaskan lagi bantuan sara hidup ni. Tapi perlu diingat bahawa pada PRU yang lepas-lepas, kita lihat bahawa komen-komen mengenai bantuan sara hidup BRIM sebelumnya, kerana kita bagi duit, tak ada insentif untuk produktiviti dan sebagainya. Jadi kalau kerajaan nak luaskan, perkara ini semua akan naik balik. So macam mana kita nak handle perkara. Tetapi Firdaus, cash transfer ni bukan hanya eksklusif kepada Malaysia. Negara lain seperti Australia, UK, US pun buat cash transfer ketika rakyat mereka terkesan akibat penutupan berluasan akibat COVID-19. Jadi tentunya isu dipolitikkan mungkin tidak timbul ketika COVID-19? Ada dua aspek yang berbeza. Satu, pada pendapat saya, memang akan dipolitikkan. Kerana dalam setiap krisis, sama ada krisis ini atau krisis-krisis sebelumnya, pihak pembangkang di seluruh negara, di seluruh dunia akan cakap, oh benda ni tak cukup, benda tu tak sampai, dan benda ni tak sepatutnya lebih luas dan sebagainya lah. Itu perkara biasa. Tapi apa yang kerajaan perlu tekankan ialah sama ada dia nak telan tak betul-betul ni. Masa kita tengah ada krisis tu. Sama ada kita nak telan, teruskan je. Sebab kerajaan cakap, ini satu perkara kita perlu buat sekarang. Bukan ini extraordinary time.
dan sebagainya lah. Kalau kerajaan ada the will to buat perkara tersebut, dan bolehlah. Tapi pada masa kita sekarang ni mungkin susah sikit. Okey. Dan Firdaus, sekali lagi gesaan untuk perluasan KWSP dilakukan menurut kebanyakan ahli menurut KWSP kebanyakan ahli yang kurang daripada 30 tahun secara purata ada sekitar 10,000 dan juga ke bawah dalam akaun satu, malah ada yang lebih rendah lagi. Pendapat Firdaus tentang pengeluaran Lestari dan juga KWSP akaun satu yang baru diumumkan RM500 sebulan. Ada pihak yang cuba politikkan perkara ini. Sebagai pakar ekonomi, pendapat Firdaus, adakah ini akan membantu seperti yang kita katakan tadi aliran tunai untuk pengguna di luar sana, tetapi kenapa wujud pelbagai debat dan juga kritikan daripada segi ketidakcukupan dana dalam akaun satu tersebut dan juga apa yang akan dihadapi oleh pesara di masa hadapan? Ini satu soalan yang saya rasa ramai orang dapat ramai yang mungkin tersalah tafsir. Pada pendapat saya, kita perlu asingkan dua perkara yang berbeza. Satu, perkara mengenai berkaitan dengan kemiskinan ataupun penurunan pendapatan disebabkan oleh pusingan ekonomi yang tidak menentu. Sama kadang-kadang naik, kadang turun. Jadi pada ketika ini ekonomi sedang menurun. Jadi itu satu aspek penurunan pendapatan disebabkan oleh cyclical ekonomi. Perkara nombor dua ialah isu pengurangan penggunaan di sepanjang umur bekerja seseorang individu. Itu di mana setengah individu mungkin beli lebih banyak kereta hari ini. Tapi bila nak bersara nanti, semua aset tak ada. Sebab banyak sang kereta tapi tak ada aset. Itu dua perkara yang berbeza. So, dari aspek kemiskinan ataupun penurunan pendapatan disebabkan oleh pusingan ekonomi, ini pada pendapat saya perlu dibiayai oleh kerajaan dan tiada cara lain selain daripada kerajaan. Itu saya rasa adalah sangat penting. Kerajaan boleh biayai sama ada dari aspek cukai, dari segi hutang ataupun dari segi meminta GLC untuk masuk untuk tolong kerajaan pada ketika ini. Dan saya rasa kita juga kerajaan sepatutnya tak perlu risau mengenai downgrade daripada rating agency di seluruh dunia, terutamanya daripada Big Three rating agency. Kerana tiga sebab. Satu, krisis ini terkena pada seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Lebih lagi di Eropah. So kalau rating agency nak downgrade any sovereign rating, negara-negara Eropah mungkin kena akan lagi teruk lah. Itu satu. Nombor dua, pendedahan bukan ringgit kita, non-ringgit exposure kita adalah kurang. Actually sangat rendah. Yang ketiganya, hutang negara berbanding KDNK pada tahun 90-an yang lepas adalah jauh lebih tinggi daripada sekarang. Mungkin kalau tak silap saya, melebihi 80% daripada KDNK pada ketika itu. Dan dari aspek nombor dua, ya, pengurangan penggunaan di sepanjang umur bekerja individu. Ini adalah penting kerana pengguna seperti saya dan Rizal sendiri mungkin akan nak beli handphone baru, beli kereta baru. Benda-benda ni semua benda-benda yang tidak akan menaikkan harga ataupun nilai benda tersebut pada masa hadapan. Dan kerana pengguna seperti kita lah, termasuk saya pun, tidaklah rasional dalam pembelian seharian kita. Jadi, akaun simpanan KWSP bertujuan untuk mengurangkan probability atau kebarangkalian kita untuk lebih belanja untuk perkara-perkara tersebut. Itu tujuan asas KWSP. Jadi, kalau pengeluaran dilonggarkan, akan hanya untuk dua perkara dan hanya dua perkara. Satu, untuk menaikkan pendapatan semasa seseorang individu. Sama ada pergi belajar, ataupun ambil sertifikat ataupun degree baru dan sebagainya. Itu nombor satu. Dan nombor dua ialah untuk perkara-perkara untuk meningkatkan nilai harta semasa. Nak beli rumah baru ataupun nak expand beli rumah dapur lebih besar ke. Sebab kalau dapur lebih besar, nanti harga rumah tu akan lebih naik. Benda-benda ni perlu. Takkanlah kita nak beli KWSP, nak beli X50 kan. Itu tak kena lah. Pada pendapat saya lah. Sebab harga kereta akan lebih turun pada kemudian hari. Itu penting. Jadi pada
secara asasnya saya tidak setuju dengan pengeluaran akaun satu, lebih lagi akaun satu untuk tujuan ini. Kerana kerajaan ada fiscal space lagi untuk tujuan ini. Okey, Firdaus, kita akan berhenti berehat seketika, tapi saya tanyakan berkenaan dengan dua perkara daripada jawapan tersebut, ya. Fiscal space tersebut ataupun ruang fiskal tersebut, bagaimana kita boleh gunakan dengan bijak? Adakah sebelum ini kerajaan ada umumkan prihatin dan juga penjana, jadi adakah belanjawan ini mungkin perbelanjaan kerajaan 1.0 kemudian ada 1.1 di masa hadapan jika keadaan bertambah teruk, 1.2 dia umumkan lagi. Adakah ini juga boleh dilihat sebagai satu pendekatan yang lebih berhemah daripada kerajaan untuk perbelanjaan untuk orang di luar sana? Yang kedua, bagaimana pula dengan pendapat orang ramai yang menyatakan bahawa 500 ataupun beberapa ringgit yang mereka ingin keluarkan tu boleh digunakan untuk perbelanjaan seharian ketika mereka mungkin berdepan dengan keadaan yang sukar dan bukan seperti yang kita katakan ataupun kita bincangkan mungkin untuk beli handphone, untuk membeli kenderaan contohnya. Kita jawab soalan tersebut sebentar saja lagi, Firdaus, ya. Bertemu kembali, kita masih membincangkan berkenaan dengan belanjawan dan juga untuk rakyat di luar sana bersama dengan pakar ekonomi kanan dan juga Ketua Kajian Ekonomi MARC, Firdaus Rosli. Firdaus ada menyatakan bahawa tugas untuk membantu orang ramai yang terkesan akibat COVID-19 terletak kepada kerajaan dan sebaliknya bukan menggunakan KWSP kerana ia adalah untuk masa hadapan. Firdaus bercakap berkenaan dengan fiscal space tersebut. Adakah mungkin belanjawan ini mungkin belanjawan 1.0, kemudian ada lagi plan-plan rangsangan melihat dan juga bergantung kepada keadaan di masa hadapan untuk kerajaan berbelanja lebih berhemah lagi? Pada pendapat saya kan, ini ada satu krisis yang agak pelik sikit daripada krisis-krisis sebelum. Sebab kalau kita lihat krisis yang sebelumnya lebih daripada supply shock. So supply shock, negative supply shock terutamanya lah, sama ada peningkatan harga minyak secara tiba-tiba dan sebagainya. Tapi krisis ini adalah satu perkara yang mungkin akan menukar aspek macroeconomics dia textbook yang kita tahu setakat ini. Kerana tidak ada, pada setahu saya lah, tidak ada pakar ekonomi yang boleh ataupun yang pernah menyangkakan bahawa penawaran dan permintaan akan jatuh pada satu tempoh yang sama. Ini penting. Jadi kalau tak ada presiden case untuk krisis-krisis seperti ini, kalau saya jadi kerajaan, macam mana saya nak buat? Jadi ada dua cara. Satu cara mungkin untuk belanja, naikkan hutang dan belanja. Belanja seperti as if besok tak ada lah. As if tomorrow never comes. In English. So, kita naikkan kadar hutang kita dan belanja. Itu satu perkara. Tapi akibatnya mungkin benda ni akan berterusan. Kita tak tahu sampai bila, tapi mungkin akan berterusan. Jadi the rabbit hole tu akan jatuh lagi dalam. Itu satu aspek. Aspek kedua, mungkin kita boleh kita buat stimulus secara kecil sikit. Lebih kecil, luaskan. Dan kalau benda ni berterusan, kita akan ada lagi stimulus yang akan datang. Tapi kalau benda ni tidak berterusan, jadi satu stimulus cukup. Dan mungkin lepas ni kita boleh buka kepada full recovery punya mode instead of firefighting crisis mode. Dan katakanlah kalau tak cukup, benda ni berterusan sampai 2021, 2022, dan mungkin tak apa, kita akan keluarkan lagi. Ada baik dan buruknya. Yang baiknya ialah kita lebih konservatif dari segi aspek hutang. Jadi kita tak adalah nak berhutang lebih, lepas tu nak expect full recovery the next day. Tapi yang tak baiknya, kalau kita tak berhutang lebih sekarang, kalau kita nak berhutang besok, harganya the present value of money akan lebih turun. Jadi
kita akan berbelanja lebih hutang lagi pada masa-masa akan datang. So it's a very delicate trade-off. Sama ada kita nak lebih hutang hari ini ataupun lebih hutang besok. Tapi dari segi aspek Malaysia ada lagi satu ekstra. Satu lagi bukan risiko lah, tapi satu lagi consideration tambahan dari aspek kerajaan pada pendapat saya ialah sebab kerajaan pada aspek politik kita lah. Okey. Lebih pada hutang. 1 trilion, 1.3 trilion dan sebagainya. Jadi kalau kerajaan nak naikkan hutang, nanti benda-benda ni semua akan naik balik. So macam mana kita nak cakap dengan rakyat? Kita nak naikkan hutang sebab nak lancarkan ekonomi kita. Tapi kita nak naik hutang sebab hutang naik. So it's a very delicate trade-off dari segi aspek political economy. Okey. Pada pendapat saya. Tapi kalau nak pergi balik daripada soalan Rizal tadi mengenai fiscal space, seperti yang saya cakap tadi mengenai downgrade rating, kita mungkin tak akan ada masalah. Nombor dua, kita punya non-ringgit exposure kita masih lagi rendah. So kita masih lagi ada fiscal space. Okey, dan Firdaus, kita kena move on kepada dua isu saya kira sebagai isu struktural kerana pertama sekali kita tahu ada peruntukan untuk wanita dari segi kesihatan perusahaan pelindungan keganasan dalam belanjawan 2021. Tetapi menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, wanita 3 kali lebih terkesan ketika krisis COVID-19 sebagai penjaga dan juga ada risiko mereka tidak akan kembali ke tempat kerja. Bagaimanakah kita melihat kepada mengiktiraf kedudukan wanita sebagai suri rumah, sebagai caregiver ketika COVID-19 ini? Adakah perlu diwujudkan satu dana untuk membantu wanita yang tidak bekerja ataupun harus bekerja dari rumah ini untuk membantu mereka juga dan mengiktiraf mereka sebagai caregiver tersebut, kerana peruntukan kesihatan perusahaan dan juga pelindungan keganasan ini mungkin tidak mencukupi untuk mencapai dan melindungi mereka? Pada pendapat saya, Rizal, aspek itu adalah penting apabila ekonomi kita baik. Tetapi bila dalam crisis mode ni, kita perlu lebih tumpukan pada apa yang saya panggil super basics. Super basics ni maksud dia as long as isi rumah tu tak ada, masih lagi ada pendapatan bulanan secara berterusan, itu sudah cukup. Sebab ini is a very basic crisis mode that we are living in. Jadi kalau kita nak lebihkan satu dana untuk wanita dan sebagainya, boleh. Saya rasa tak ada masalah. Tapi bagi pendapat saya, it's not entirely it's of higher priority bagi pendapat saya. Jadi benda ni penting. Cuma pada sekarang ni kita perlu tekankan pada perkara-perkara yang super basic. Benda supaya orang tak jatuh daripada pandemic cliff yang saya sebut tadi, dan pendapatan bulanan kita tak disekat disebabkan oleh pandemik ni. Jadi saya rasa itu benda yang paling penting. Tapi apabila kita dah dapat full recovery, dah boleh naik semua, dan isu mengenai wanita yang keluar daripada produktiviti ataupun aktiviti ekonomi negara ni perlu diberikan tekanan. Kerana mereka memainkan peranan yang sangat penting di dalam aktiviti ekonomi. Okey, dan terakhir sekali Firdaus, apa yang mungkin Firdaus rasa baik tentang Belanjawan 2021? We have to be fair dengan izinnya. Tentunya ada perkara yang Firdaus rasa baik dan juga boleh dipuji berkenaan dengan Belanjawan 2021. Saya rasa dari segi baiknya tentang belanjawan ini ada dua aspek. Satu aspek, saya rasa dari segi aspek untuk daripada kerajaan dah expand ataupun meluaskan segmen-segmen isi rumah yang terkena akibat daripada penularan COVID-19 ni. Jadi kita dapat lihat daripada bil elektrik, belajar akan laptop dan sebagainya. Ini semua diberikan penekanan yang khusus dalam bajet. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu diberikan worthy of a clap lah bagi pendapat saya. Tapi itu satu. Yang nombor duanya, dari segi aspek untuk tidak berbelanja terlalu lebih dari segi aspek hutang sekarang. Walaupun saya rasa kerajaan boleh berhutang lebih lagi, tapi
mungkin dia punya restraint ataupun self-restraint lah daripada aspek kerajaan tu lebih dari segi aspek political economy dari segi aspek ekonomi. Jadi kalau secara terus terang dari segi ekonominya saya rasa boleh je belanja dan berhutang. Tapi mungkin dari segi aspek ekonomi tu tak boleh political economy. Kerana satu, bajet ini di pertengahan dalam electoral cycle kita. Okay, lagi kalau lebih belanja sekarang, nanti lagi 2 tahun akan datang sebelum PRU 15, mungkin akan belanja lebih lagi. Jadi nak belanja lebih sekarang ke belanja lebih kemudian. Itu satu aspek yang kita perlu tekankan. Tapi pada pendapat saya bagi A minus. Rating A minus. Terima kasih Firdaus Rosli, pakar ekonomi kanan dan juga Ketua Kajian Ekonomi MARC membincangkan berkenaan dengan Belanjawan 2021, ruang fiskal serta apakah manfaat untuk rakyat dan juga bagaimanakah kerajaan boleh bergerak ke hadapan jika COVID-19 terus berlarutan. Teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perbincangan lanjut Belanjawan 2021. Saya Rizal Zulkafli, ini Niaga Awani, salam hormat.